Tutup mic. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid kelas 4 Sakura yang cikgu sayangi. Cikgu doakan awak semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, pertama sekali cikgu ingatkan untuk tidak membuka mikrofon sepanjang 20 minit cikgu mengajar pertama ni. Nanti 40 minit yang seterusnya baru awak boleh buka mic untuk sesi pertanyaan sebab cikgu nak buat rakaman. Nanti kawan awak pun nak tengok yang tak dapat datang hari ni, dia nak tengok lepas tu. So cikgu harap awak dapat berikan kerjasama 20 minit ni, tolong jangan buka mikrofon. Okey, dan tolong sediakan buku MyDSKP di sebelah awak dan kita akan jawab soalan ni sama-sama dengan menggunakan modul MyDSKP dan juga cikgu punya penulisan dekat dalam komputer ni lah. Okey. Okey, hari ni kelas kita akan belajar tentang perpuluhan, iaitu 2.2 iaitu menambah hingga 3 perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan. Okey, 3 perpuluhan tu maksudnya kita kena tambah sampai 3 nombor lah. Sehingga 3 tempat perpuluhan tu maksudnya dia ada, selepas titik tu dia ada 3 nombor. Contohnya macam soalan F ni 9, 3, 0. Contohnya soalan nombor F juga 5, 2, 1. Ini ada 3 tempat perpuluhan. Okey, macam soalan A ni 1 tempat perpuluhan, dia ada 5. Yang soalan bawah ada 2. Kemudian yang ni ada pun 1 tempat perpuluhan. Untuk soalan C dengan soalan D dia ada 2 tempat perpuluhan. Tu maksudnya tempat perpuluhan lah. Okey, so sekarang ni cikgu akan buat dulu, cikgu akan bincang soalan latihan 1 ni. Cikgu akan buat. Okey, so di mana dekat sini dia ada tambahkan nombor perpuluhan ini dengan bimbingan. Bermaksud cikgu akan ajarlah dari soalan A sampailah ke soalan H. So awak akan buat sama-sama dengan cikgu dalam keadaan senyap. Awak buat, bagi siap buku ni juga. Okey, kemudian untuk soalan latihan 2 awak akan buat selepas habis 20 minit ni lah. Kita terus lompat pergi kepada soalan nombor 3, latihan 3. Okey, kemudian baru kita pergi kepada soalan tolak pula. Okey, so hari ni kita nak fokus kemahiran tambah dan tolak. Okey, cikgu akan buat laju sikit sebab cikgu hanya ada masa 20 minit je untuk habiskan latihan 1 dan latihan 3. Okey, so kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Okey, 12.5 tambah dengan 7.2. So untuk soalan dalam MyDSKP Maths ni dia dah senangkan awak sebab dia tuliskan nombor tu dekat dalam kotak tu. Jadi awak dah tak pening kepala lagi untuk nak untuk kita nak tuliskan nombor tu lah. Maksudnya awak terus tambah saja, awak terus dapat jawapan. Okey, untuk perpuluhan, syarat pertama sekali ialah kita mesti pastikan titik perpuluhan dia mesti dalam kedudukan sama. Dia tak boleh keadaan titik tu tak sama. Sebab kalau dalam keadaan tak sama, nanti jawapan dia akan jadi salah. Okey, sebagai contoh 7 ni awak letak kat bawah 1, 2 ni awak letak kat bawah 2. So memang salah jawapan awak. Dia mesti titik mesti sama. So kita tambahkanlah 5 tambah 2, jawapan dia 7. 2 tambah 7, 9. 1, 1. So jawapan dia ialah 19.7. Itu soalan A. Okay, kita pergi kepada soalan B pula. Soalan B ialah 43.7 tambah dengan 14.6. Untuk soalan ni dia dah selesaikan dalam bentuk lazim di mana dia telah susun titiknya dalam keadaan yang sama. Okey, so kita tambahlah seperti biasa macam kita tambah masa kita belajar awal tahun dulu. So kita start dari belakang dulu. 7 tambah 6, jawapannya ialah 13. 3 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 3 tambah 4 ialah 8. 4 1 ialah 5. Oleh itu jawapan dia ialah 58.3. Okey, untuk soalan A dan soalan B, kita namakan soalan ini sebagai menambah 2 perpuluhan dengan 1 tempat puluhan. Kenapa 1? Sebab dia hanya ada 1 saja. Ini cikgu bulatkan 1 saja tempat perpuluhan. Dia ada 1 sahaja, iaitu di belakang titik tu hanya ada 1 nombor sahaja. Sebab tu kita panggil sebagai menambah 2 hingga 1 tempat perpuluhan.
satu tempat perpuluhan. Okey, sekarang soalan C. Okey, soalan C susah sedikit. Okey, soalan C ialah 37.9 tambah 11.25. Kemudian digariskan. Okey, bila awak buat dalam bentuk lazim, sebenarnya di bahagian atas 5 ni dia sebenarnya tidak ada nombor. Jadi awak perlu letakkan nombor kosong di atasnya. Tapi secara kebetulan soalan ni cikgu dah buat bentuk lazim dia. Sebab itulah awak tak perlu nak tambah kosong tu. Tapi nanti bila jawab dalam soalan peperiksaan, dia memang tak ada. Awak kena letak kosong di atas 5 tu. Wajib letak. So cikgu gunakan pen merah supaya awak nampak yang sebenarnya kosong ni cikgu tambahkan yang baru. Cikgu tuliskan walaupun sebenarnya dekat soalan tak ada. Tapi cikgu tuliskan. So awak memang kena tulis kosong tu. Terutama sekali bila operasi tolak. So barulah kita selesaikan kosong tambah 5, 9 tambah 2, 11. 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 7 tambah 1 ialah 9. Tulis 9 cantik-cantik. 3 tambah 1, 4. So jawapan dia ialah 49.15. Selepas titik perpuluhan, kita sebut nombor tu satu persatu, bukannya 15. Kita akan sebut 49.15. Betul, cara sebutan yang betul. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan D. Soalan D pun sama, penambahan 2 perpuluhan hingga 3 2 tempat perpuluhan. So dekat sini soalan C ialah 19 titik kemudian tambah 54 perpuluhan sifar 4. Kalau awak tengok dekat bentuk lazim, dia memang letakkan kosong dekat sini. Tapi kalau tengok dekat ayat matematik, belakang 19 tu tak ada titik, tak ada kosong-kosong. Okey, so maknanya awak yang kena tuliskan. Okey, awak yang kena tuliskan titik di belakang 19 tu, kemudian tambah kosong-kosong dekat belakang dia. Sebab itulah dia jadi macam ni. 19.00 atau sifar wajib letak. Kalau awak letak 19 tu dekat sini, contoh awak letak 1 kat bawah 9 kat sini, so jawapan awak akan terus salah. Sebab awak tak faham 19 tu sebenarnya adalah 19.00. So awak kena letak titik di belakang 19 dan letak kosong-kosong di belakangnya. So bentuk lazim dia akan jadi seperti yang cikgu buat ni. So yang warna merah ni adalah kosong-kosong yang telah cikgu tambahkan, yang cikgu buatkan. So maknanya dekat sini kita akan tambahkan daripada belakang sekali dululah. Iaitu di mana sifar tambah 4, 4. Sifar tambah sifar, titik mesti sama. 9 tambah 4 ialah 13. 3 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 5, 7. So jawapan dia ialah 73.04. Cikgu harap awak faham. Selepas ini habis saja tempoh rakaman, awak kalau ada tak faham awak boleh tanya cikgu lah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan E. Okey, soalan E lebih sukar lagi kerana soalan ini kita kena tambah sehingga 3 tempat perpuluhan. Okey, selepas titik tu dia ada 3 nombor, sebab tu kita panggil sebagai 3 titik perpuluhan. Okey, contohnya soalan E, 9.341 tambah 21. Untuk 21 ini tidak ada titik dan tidak ada kosong atau sebarang nombor di belakangnya. Tetapi bila kita nak buat dalam bentuk lazim, kita mesti letakkan 21, kemudian letak titik, kemudian letak kosong dan letak kosong. Wajib letak. Tak boleh 21 ni dekat belakang ni. Contohnya awak letak kat bawah 4 ni awak letak 2, 1 ni awak letak 1. So salah.
mesti ikut kedudukan titik. 21 tak ada titik, tapi sebenarnya titik ada, iaitu berada di belakang sekali. Sebab itulah kita letak 21 titik. Kemudian letak kosong, kosong, kosong. Jadi bentuk lazim dia seperti inilah. 9,341 tambah 21 perpuluhan, cikgu guna pen warna merah, sifar, sifar, sifar. Yang warna merah tu ialah sifar yang cikgu tambahkan yang baru, yang sebenarnya tak ada tapi telah cikgu bagi dia ada. Wajib titik mesti sama dan letakkan sifar-sifar di belakangnya. Kemudian kita tambahlah seperti biasa, 1 tambah sifar 1, 4 tambah sifar 4, 3 tambah sifar 3, titik mesti sama, 9 tambah 1, 10, 1 naik atas, 1 tambah 2, 3. So jawapan dia ialah 30,341. Okey, soalan seterusnya, soalan F. Soalan F pun sama, tambah 2 perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan. 80, sifar perpuluhan 93 tambah 80 perpuluhan 521. Jadi kita pun buatlah bentuk lazimnya. Okey, seperti yang cikgu tulis kat depan ni, ini adalah bentuk lazim bagi soalan F. Okey, di mana kita dapat lihat di nombor 1 ini, di atasnya tidak ada nombor. Jadi kita perlu letak sifar di atasnya. So cikgu mula tulislah sifar kat atas ni. Dan kita pun tambahlah seperti biasa. Sifar tambah 1, 1, 3 tambah 2, 5, 9 tambah 5, 14, titik mesti sama, 1 di atas. 1 tambah 0 tambah 0, 1, 8, 8. So jawapan dia ialah 81,451. Okay, so ini adalah tambah 2 perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan. So untuk soalan G dan H, cikgu akan lompat. Maksudnya awak akan buat sendiri selepas ini, selepas habis rakaman ni lah. Okay, kemudian kita pergi kepada latihan 3. Okay, latihan yang ketiga, muka surat 132. Sila buka muka surat 132. Ini adalah soalan yang tambah nombor perpuluhan sehingga 3 nombor perpuluhan. Jika tadi kita belajar hanya tambah 2 saja nombor, sekarang kita kena buat 3, tambah sampai 3 nombor secara berperingkat. Okey, secara berperingkat ni maksudnya kita kena buat secara beransur-ansur, buat satu persatu. Tidak digalakkan untuk nak tambah 3-3 ni sekaligus. Bukan tak boleh, boleh. Tapi cikgu tak berapa suka sebab dia akan menyebabkan jawapan awak mungkin akan salah disebabkan oleh kecuaian. Sebab itulah kalau nak selamat, better buat dua-dua. Maksudnya kita selesaikan depan ni dulu, kemudian dapat jawapan baru tambah yang belakang ni pula. Macam kita belajar tambah masa kita belajar awal tahun dulu. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan A. Soalan A, muka surat 132. Okey, soalan yang pertama iaitu 13,4 tambah 2,6. So kita selesaikan yang ni dulu. 13,4 tambah 2,6. Pertama sekali kita selesaikan dahulu 2 nombor yang di depan ni dulu. Okey, kita jangan nak cepat siap, akhirnya jawapan kita jadi salah. Kita buat pelan-pelan. Yang penting biar lambat asalkan selamat. Okey, kemudian kita tambahkanlah 4 tambah 6, 10. Kosong di bawah,
1 di atas, titik mesti sama. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Kemudian 1. So jawapan dia ialah 16.0. Tapi belum siap lagi sebab kita belum tambah 3.71. Kita kena tambah 3.71 dengan salin semula di bahagian tepinya 16.0 tambah dengan 3.71. Kemudian gariskan seperti ini. So bila dah dapat macam ini, barulah kita boleh tambahkan seperti biasa, di mana letakkan sifar di bahagian atas 1. Itu adalah sifar yang baru kita tambahkan. Sebab pada asalnya tidak ada, tapi kita kena letak. Okey, wajib letak. Dan kita tambahlah seperti biasa, sifar tambah 1, 1, sifar tambah 7, 7, titik mesti sama, 6 tambah 3, 9 dan 1. Oleh itu, jawapan yang sebenarnya untuk soalan A ialah 19.71. Selesai untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu soalan B. Okey, soalan B lebih sukar lagi, iaitu 11.32 tambah dengan 34.28. Selesaikan dua perpuluhan yang pertama dahulu. Jangan nak cepat tapi salah. Kita buat biar lambat asalkan betul. Tapi jangan lambat sangat. Okey, 2 tambah 8, 10, kosong di bawah, 1 di atas. 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6. Letakkan 6, letakkan titik. Titik mesti sama. 1 tambah 4 ialah 5. 1 tambah 3 ialah 4. Jawapan untuk fasa pertama atau peringkat pertama ialah 45.60. Tapi belum siap lagi sebab kita nak kena tambah dengan nombor yang ketiga, iaitu 25.357. So kita salin balik semula dengan cermat, sebab kalau kita salin salah nombor, nanti jawapan kita pun akan jadi salah. So 25.357. Okey, selesai kat situ. Kemudian, apa yang patut kita buat atas 7 dan 5 ialah kita perlu letak kosong di atasnya. Seperti ini. Kemudian kosong di atas 5 juga seperti ini. Kemudian barulah kita tambah seperti biasa. Sifar tambah 7, 7. Sifar tambah 5, 5. 6 tambah 3, 9. Titik mesti sama. 5 tambah 5, 10. Kosong di bawah, 1 di atas. 1 tambah 4 tambah 2 ialah 7. Oleh itu, jawapan yang sebenarnya bagi soalan B yang terakhir ialah 70.957. Untuk soalan C, D, awak akan buat selepas ini. Okey, kita pergi kepada soalan tolak. Hari ini kan, so tambah adalah pelajaran pada hari Khamis yang lalu. Dan hari ini kita nak masuk operasi tolak, di mana operasi tolak adalah lebih kurang sama macam operasi tambah. Cuma operasinya kita kena guna operasi tolak lah. Cara menyelesaikannya lebih kurang sama, tapi mesti guna operasi tolak. Okey, untuk soalan A, muka surat 135. Okey, boleh buka muka surat 135. Soalan A, kita akan jawab 29.4
Soalan A 29.4 Okey, 29.4 tolak 8.2. Soalan ini kita nampak bentuk lazimnya telah disusun dengan cantik di mana titiknya adalah sama. Okey, syarat paling penting apabila kita nak tambah dan tolak perpuluhan ialah titiknya. Titiknya mestilah sama. Jika sesuatu nombor itu tidak ada titik, titiknya ada di belakang. Okey, so kita selesaikan menggunakan operasi tolak. 4 tolak 2, 2. Titik mesti sama. 9 tolak 8, 1. 2 tolak tiada nombor, 2. Oleh itu jawapannya ialah 21.2. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan B. 53.7 tolak, Apa ni? tolong tutup mikrofon. 53.7 tolak 16.3. Okey, kita selesaikan seperti itu. Bentuk lazimnya dibuat kat depan tu cantik-cantik. Kita selesaikan. 7 tolak 3 ialah 4. 3 tolak 6 tak boleh, pinjam. Jadi 4. Sini jadi 13. 13 tolak 6, 7. 4 tolak 1, 3. Oleh itu jawapannya ialah 37.4. Okey, cikgu pergi kepada soalan kedua yang terakhir iaitu soalan C. Okey, soalan C 32.9 tolak 18.25. Untuk soalan C, nombor di sebelah 9 tidak ada. Jadi kita kena letak sifar di sebelah 9 ataupun di atas 5. Wajib letak sifar. Jika tak letak sifar, jawapan awak confirm salah. Sebab itulah cikgu nak awak tolong ingat sekiranya nombor itu di bahagian belakang tidak ada nombor, tolong letak sifar di belakangnya. Tapi untuk dalam MyDSKP ni dia dah senang sebab dia dah tolong buatkan dah kosong tu. Tapi untuk dalam peperiksaan dia tak bagi. So awak kena buat sendiri. Titik tu kena sama. Jika tidak ada nombor, letakkan sifar di atasnya. Okey, barulah kita tolak seperti biasa. 0 tolak 5 tak boleh, pinjam, jadi 8. Sini jadi 10. 10 tolak 5, jawapan dia ialah 5. 8 tolak 2, jawapan dia ialah 6. Titik mesti sama. 2 tolak 8 tak boleh. Kita pinjam daripada 3, jadi 2. Sini jadi 12. 12 tolak 8, jawapannya 4. 2 tolak 1, jawapannya 1. Oleh itu, jawapannya ialah 14.65. Kita pergi kepada soalan D. Soalan D lebih sukar lagi. Kenapa cikgu panggil sukar? Sebab soalan D ada nombor bulat yang belakangnya tidak ada titik. Contohnya soalan ni, 62 tolak 21.06. 62 tidak ada titik. Tetapi sebenarnya titiknya ada, iaitu di belakang 2. Dia tersembunyi. So awak kena letakkan titik di belakangnya. Kemudian letakkan sifar-sifar di belakang titik itu. So bentuk lazimnya ialah seperti ini. 62 titik tolak 21 titik sifar 6. Awak tengok seperti mana yang cikgu tulis dekat depan. Di atas 0 dan 6 tidak ada nombor.
Jadi awak perlu letak sifar dan 6 di atasnya. Gunakan pen merah untuk bagi awak nampak. So kita dah letakkan sifar-sifar di belakang, di atas sifar dan 6 yang bawah tu. So sekarang dia dah ada nombor. Barulah boleh kita tolak seperti biasa. Sifar tolak 6 tak boleh, pinjam pun tak boleh. Pinjam dari 2 jadi 1, sini jadi 9, last kali jadi 10. Macam biasalah, macam kita belajar tolak masa tajuk depan kan. Tajuk mula-mula sekali. Okey, kemudian 10 tolak 6, jawapannya 4. 9 tolak 0, 9. Titik. 1 tolak 1, 0. 6 tolak 2, jawapannya 4. Oleh itu, jawapan bagi yang terakhir sekali ialah 40.94. Okey, cikgu akan bincang 2 lagi soalan untuk tolak berturut-turut ni. 2 saja soalan, iaitu soalan A, lapihan 3, muka surat 137. Okey. Muka surat 137. Okey, kali ini soalan ni ialah soalan tolak yang ada 3 nombor. Iaitu tolakkan 2 nombor perpuluhan daripada 1 nombor perpuluhan secara berperingkat. Seperti mana cakap sebelum ini, kita mesti buat secara berperingkat. Tak boleh tolak sekaligus. Okey, kena buat secara beransur-ansur. Ambil nombor yang pertama dan kedua, selesaikan dulu, kemudian baru tolak nombor yang ketiga pula. Jangan gelojoh nak buat semua, sebab nanti jawapan akan confirm salah. So kita buat pelan-pelan. Soalan A. 18.4 tolak dengan 4.3. Kita selesaikan yang ini dahulu. Okey, kita selesaikan 2 ini dahulu. 4 tolak 3, 1. 8 tolak 4, 4. 1 tolak tiada nombor, 1. Kita salin semula untuk nak buat peringkat yang kedua. 14.1 tolak dengan 3.91. Kalau awak tengok dekat soalan peringkat yang kedua, satu ni tidak ada nombor di atasnya. So apa yang patut kita buat ialah kita perlu meletakkan sifar di atas satu ini. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, sekiranya tidak ada nombor di atasnya, mesti letak sifar di atasnya. Tidak boleh dibiarkan seperti biasa, seperti itu saja, sebab nanti awak akan dapat jawapan yang salah. Mesti letak sifar di atasnya. Jadi, kita selesaikan secara satu persatu. Sifar tolak 1 tak boleh. Pinjam jadi kosong. Sini jadi 10. 10 tolak 1, 9. Sifar tolak 9 tak boleh. Kita pinjam daripada 4. Jadi 3. Bawa pergi sini jadi 10. 10 tolak 9. Jawapannya 1. Kemudian letak titik. 3 tolak 3, jawapannya 0. Dan 1 di depan sekali. Oleh itu, jawapannya ialah 10.19. Soalan terakhir sebelum cikgu tamatkan sesi rakaman, soalan B. 31.92 tolak 11.28. Okey, kita selesaikan dahulu peringkat yang pertama. 2 tolak 8 tak boleh. Jadi 8 sini jadi 12. 12 tolak 8, 4. 8 tolak 2, 6. 1 tolak 1, 0. 3 tolak 1, 2. Kemudian buat anak panah, tunjukkan dan salin semula nombor yang telah dapat tadi. Kemudian barulah kita ambil nombor yang ketiga, iaitu 5.216. 5 di bawah 0,
Cikgu ingatkan sekali lagi, pastikan titiknya sama. Jika titiknya tak sama, awak akan dapat jawapan yang salah. Semak dulu sebelum nak jawab. Titik mesti sama. Kemudian letakkan sifar di atas 6. Barulah kita boleh tolak seperti biasa. Sifar tolak 6 tak boleh. Kita pinjam daripada 4 jadi 3. Sini jadi 10. 10 tolak 6, jawapannya ialah 4. 3 tolak 1, jawapannya 2. 6 tolak 2, jawapannya 4. Titik mesti sama. Sifar tolak 5 tak boleh. Tinggal 1. Sini 10. 10 tolak 5, 1 tolak tiada nombor, 1. Oleh itu, jawapan akhirnya ialah 15.424. Baiklah murid-murid semua, cikgu tahu mungkin ada banyak persoalan yang awak nak tanya untuk kita nak jawab soalan yang cikgu langkah-langkah tu. So cikgu akan stop recording ni dulu, lepas tu awak boleh tanyalah. Okay, so cikgu akan stop recording supaya cikgu boleh simpan recording ni untuk kawan-kawan awak yang tak dapat masuk sekarang. Okay, sekejap. Terima kasih.